Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku nak buat ulasan perlawanan di antara pasukan Johor Darul Takzim menentang pasukan PJ City. Yang mana pada perlawanan ni JDT menang 3-0 hasil jaringan daripada Cabrera dan juga 2 daripada Bexon. Ini membolehkan Bexon berjaya menjadi penjaring terbanyak dalam saingan Liga Super buat masa sekarang. Boleh kita katakan back show persembahan Bexon. Okey. Pada perlawanan semalam memang daripada awal tiup wisil sampailah habis tiup wisil memang JDT menguasai keseluruhan perlawanan. Okey, kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Apa yang aku suka tentang JDT? Yang pertama adalah high pressing yang dilakukan oleh JDT sepanjang 30 minit yang pertama. Yang mana kita boleh lihat JDT memberi tekanan yang sangat tinggi terhadap pemain-pemain PJ City sehinggalah mereka kehilangan bola. Lalu JDT berjaya mendapatkan bola tersebut, terus buat counter, terus buat passing, shot passing, just one to touch ball, then goal. Jadi itu adalah kelebihan high pressing yang dilakukan oleh pasukan JDT, yang mana mereka memberi tekanan tinggi terhadap pemain PJ City di bahagian pertahanan PJ City sendiri, yang membolehkan pemain-pemain PJ City melakukan mistake dengan kehilangan bola di kawasan sendiri. Jadi JDT manfaatkan dengan high pressing tersebut untuk menjaringkan gol awal. Seawal minit pertama dah jaringkan gol melalui Cabrera. Lepas tu Cabrera AC 1 kepada Bexon dan Syamil AC 1 kepada Bexon. Jadi memang pujian harus diberikan kepada JDT lah. 30 minit pertama mereka berjaya high pressing, memberi tekanan yang tinggi kepada PJ City untuk pemain-pemain PJ City kehilangan bola di kawasan sendiri, lalu membolehkan JDT untuk menjaringkan gol. Okey, itu yang pertama, high pressing JDT memang menjadi. Bahkan untuk game ni JDT hanya memerlukan 30 minit yang pertama untuk bermain dengan intensiti yang tinggi untuk memenangi perlawanan tersebut. Jadi half ataupun keseluruhan masa lebih daripada 30 minit ke atas, minit 31 sampai minit 90, JDT lebih kepada ball position, lebih kepada keep momentum, lebih kepada main santai-santai. Macam tu lah untuk second half sampailah whistle penamat ditiupkan. Yang kedua, apa yang aku suka tentang JDT adalah kembalinya Cabrera dalam on form ataupun performance yang terbaik. Yang mana sebelum ni kita boleh katakan Cabrera ni sedikit macam tenggelam disebabkan kecederaan yang dialami. Tetapi pada perlawanan semalam, Cabrera kembali kepada aksi beliau yang sebenar dengan satu jaringan dan juga satu assist. Jadi aku rasa walaupun Cabrera tak main full game pada perlawanan semalam, untuk next game aku rasa Cabrera akan kembali kepada tahap performance dia yang sebenar dan lebih berbahaya untuk next opponent nanti lawan dengan Pahang. Yang ketiga, apa yang aku suka tentang JDT adalah Syamil Kuti Abah, yang mana boleh aku katakan Syamil Kuti Abah ni adalah man of the match pada perlawanan semalam. Hui, takkan tak man of the match. Main macam kantai, lepas tu ada 2 jantung. Dia berada dalam padang tu. Aku tengok kat mana ada bola, kat situ ada Syamil. Boleh katakan macam tu lah pada perlawanan semalam. Jika JDT menyerang, Syamil akan ikut menyerang. Kalau JDT bertahan, Syamil akan ikut bertahan. Jadi pada perlawanan semalam memang dia ni all-rounder player lah. Memang musim padang tu ikut skor dia, memang macam tak ada jantung. Kira memang laju, memang stamina tinggi, fitness fit dan sebagainya, walaupun jarang diturunkan. Jadi pujian harus diberikan kepada Syamil, yang mana dia juga melakukan high pressing untuk gol kedua JDT pada perlawanan semalam. Kita boleh lihat sebelum Bexon rembat daripada luang kotak penalti. Jadi itu yang aku suka tentang JDT. Seterusnya, apa yang aku suka tentang JDT adalah Bexon. Bexon ni membuktikan dia adalah striker import yang sebenarnya jika dipilih oleh pihak pengurusan dan juga skota yang betul, maka memang sesuai untuk sesebuah tim tu. Dan Bexon membuktikan yang JDT mempunyai skota terbaik. Dah berapa kali dah aku cakap dalam video-video yang lepas, memang ada scouting tim yang terbaik. Bahkan Bexon ni, apa yang aku suka, bukan sahaja dia mempunyai finishing yang padu, tetapi dia sebagai seorang striker tulen, dia juga mempunyai kemahiran, iaitu kaki kanan dan juga kaki kiri Bexon ni dua-dua hidup. Hampa faham sendirilah, kalau striker
kaki kanan hidup, kaki kiri hidup, bermaksud memang striker itu berbahaya. Sebab apa? Sebab dia boleh jaringkan gol melalui kaki kanan ataupun kaki kiri, ikut suka dia. Dia hidup. Jadi duduk kat positioning macam mana pun, duduk dalam kawasan macam mana pun, dia boleh guna dua-dua kaki dia untuk shoot. Jadi itu adalah satu perkara yang bagus untuk dia sebagai seorang striker, tetapi satu perkara yang tak bagus untuk pasukan pihak lawan. Sebab striker tu terlalu bagus, sebab mereka mampu menjaringkan gol dalam keadaan macam mana pun. Jadi pada perlawanan semalam, Bexon berjaya buktikan dia boleh skor dengan kaki kanan. Positioning dia pun padu. Tengok Cabrera passing, dia duduk dalam positioning yang betul. Dia boleh tempek masuk gol tu melalui sepakan kaki kanan. Bahkan dia boleh shoot daripada jarak luar kotak penalti dengan kaki kiri untuk tewaskan Kalamullahan. Jadi memang Bexon ni perlu diwaspadai lah. Mungkin season ni sahaja 20 gol lebih dia boleh jaringkan. Kita tak tahu kan. Jadi aku rasa 20 ataupun 15 ke atas lah Bexon akan jaringkan untuk JDT kalau dia tak injured dan sebagainya. Okey, yang terakhir apa yang aku suka tentang JDT adalah bahagian pertahanan mereka yang diturunkan adalah semua pemain tempatan. Bahkan di bahagian fullback mereka, Kunalan dan Kobe Ong pada perlawanan semalam memang sangat-sangat ofensif, selalu berada di bahagian PJ City melakukan serangan, dan mereka jarang nak turun nak support bahagian defense. Sebab apa? Sebab mereka dua ni macam syok sangat duk tahan, syok sangat attack pasukan PJ City pada perlawanan semalam. Jadi untuk defense JDT pun patut diberi pujian sebab berani turunkan semua pemain tempatan. Okey, itu apa yang aku suka. Apa yang aku tak suka tentang JDT, aku pun tak tahu. Mungkin untuk second half lah. Untuk second half, JDT nampak bermain dengan ball position, keep momentum. Mereka tak cuba main dengan intense yang tinggi dan sebagainya. Mungkin mereka pun pandai lah sebab mereka jadual liga padat. Jadi 30 minit yang pertama dah mereka skor 3-0. Takkanlah second half mereka nak main dengan pulun lagi kan. Sebab pemain pun dah penat jadual liga padaan. Jadi mereka pun pandai keep momentum, main dengan slow dan santai untuk second half, chill sampai whistle ditiupkan lalu menang. Itu saja. Jadi untuk JDT itu saja komen aku. Untuk PJ City pada perlawanan semalam, mereka sedikit tidak bernasib baik lah. Sebab JDT bermain dengan high pressing, tekanan yang terlalu tinggi. Jadi mereka tak boleh nak absorb dengan tekanan yang diberikan. Jadi mereka macam terkapai-kapai nak cuba lawan dengan pasukan yang intens tinggi, sedangkan mereka tak ada pun player yang boleh bermain dengan intensiti yang tinggi kan. Jadi sedikit sebanyak menyebabkan mereka gagal untuk menyerap tekanan yang diberikan oleh pasukan JDT. Tetapi pujian harus diberikan sebab mereka adalah pasukan yang bukannya ada player import. Bahkan untuk season lepas kalau kita lihat JDT yang top form ataupun dalam performa yang terbaik, berjaya kalahkan pasukan besar yang ada import hebat-hebat dengan 6-1, 7-1. Tetapi dengan PJ City ni JDT menang 3-0 lah. Jadi pujian juga harus diberikan kepada PJ City lah sebab tak kena belasah. Okey, yang kedua, PJ City juga patut diberi pujian kepada player-player mereka seperti Sunil, yang mana Sunil ni juga semalam berjaya melakukan beberapa serangan berbahaya, berjaya shoot jarak luar kotak penalti kan. Nampak improve lah walaupun pemain tempatan, tetapi gerakan-gerakan mereka nampak memberi efektif dan juga kesan kepada pasukan mereka untuk melakukan serangan bahaya kepada pasukan Johor Darul Takzim. Secara overallnya memang JDT menguasai perlawanan daripada awal sampai habis. Lepas masuk second half, mereka cuba nak kurangkan intensity game sebab mungkin nak menjaga fitness dan juga disebabkan jadual liga yang padat, mereka bermain dengan santai dan juga keep momentum. Orang kata itu adalah strategi JDT sendiri lah yang kita boleh boleh guna pakai. Kalau player dah all out 30 minit pertama dah 3-0, jadual liga padat, mereka boleh rehat di second half. Tetapi bukannya rehat bermaksud main macam tak mau main. Mereka main nampak macam memang bersungguh-sungguh, tetapi dengan relax, chill, dengan ball position, main short passing, mula pada bawah, start balik naik atas, batah balik pergi belakang macam tu. Bukannya mereka relax tu maksud dia mereka main macam nak kalah. Tak, mereka main lawa juga second half tu. Itu sahaja ulasanku. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.